علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur kepada Allah. Hari ini hari apa? Rabu Rabu ke Selasa? Lupa saya. 14 hari bulan 4. Rabu, lupa saya. Ini Rabu 14 hari bulan 4. Okey, bersamaan 2 Ramadan ya. Ibu ayah, saya jawab dulu salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Asimah, Majid Darul Aini, Ibu Adibah, Ibu Marusah, Ibu Zaibi, masya-Allah. Okey ibu ayah. Sambung ayat 20 bermula daripada kullama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. Saya ni rekod ni apa ni pasal ada Haji Nasir rekod lah. Kalau Haji Nasir tak ada, Haji Nasir pesan saya rekod lah ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Salmah, masya-Allah. Jadi kita mula daripada kullama aradu. Okey. Kullama ni bu ayah, apa dia kullama ni? Terjemah kullama setiap kali. Setiap kali. Okey. Ibu ayah bila kita kata setiap kali, dia melibatkan apa tu? Tempat ke? Tempat ke masa? Agak-agak ibu ayah. Setiap kali. Melibatkan tempat ke masa? Pada ibu ayah apa dia? Setiap kali. Masa. Betul ibu ayah, dia melibatkan masa. Maka kalau masa ni ibu ayah, kalau masa ni, okay, biasanya dia akan jadi apa ni? Dia akan jadi zorof zaman. Zorof zaman ni biasa kita akan sebut dia sebagai maf'ul fihi. Maf'ul fihi. Maf'ul fihi ni dia melibatkan masa ataupun tempat. Melibatkan masa ataupun tempat. Okey, jadi sekarang ni masa. Oleh kerana dia melibatkan masa, maka kita baca kulla setiap kali. Okey. Masa yang sama, dia juga ibu ayah terkandung padanya makna syarat. Terkandung padanya makna syarat. Contoh kalau saya kata, setiap kali saya nampak awak, lepas tu saya berhenti, saya tak sambung pada jawab kepada tadi. Setiap kali saya nampak awak, lepas tu saya tak sambung. Sempurna tak ayat saya? Boleh faham tak? Tak boleh faham kan? Tak sempurna dan tak boleh faham. Jadi di sini kullama tu memang kullama tu dia zarf zaman.
biasanya akan jadi maf'ul fihi. Cumanya masa yang sama dia terkandung padanya makna syarat. Syartiyah juga lah yang terkandung padanya makna syarat. Okey. Tak apalah. Untuk kullama cukup ibu ayah tahu. Kullama itu dia maf'ul fihi zaraf zaman. Maf'ul fihi ni sama ada zaraf zaman ataupun zaraf makan, tempat. Jadi dia zaraf zaman ya. Apa dia zaraf? Zaraf ni bekas. Okey. Zaraf zaman. Zai mim alif nun, zaraf zaman. Okey, zaraf zaman. Masa yang sama dia terkandung makna syarat. Ibu yang boleh tulis dia terkandung makna ataupun mengandungi makna syarat, macam tu ya. Okey, aradu ibu ya. Okey. Aradu adalah fi'il madhi. Aradu itu fi'il madhi. Okey, daripada bab apa tu? Daripada bab if'al. Aradu kotak ketiga. Kotak pertamanya arada. Arada maksudnya apa? Arada maksudnya kehendak. Berkehendak. Okey, arada. Saya tuliskan ya, Ibu. Nampak ya? Arada mudhari'nya yuridu. Masdarnya, di bawah masdarnya. Masdarnya akan jadi iradatan, dan isim fa'ilnya muridun. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, tengok ya. Arada atas wazan af'ala. Arada atas wazan af'ala. Asalnya saya confirmkan balik ya. Tak apa, nantilah kita confirmkan balik. Tapi arada ni tak salah saya aryada. Kalau tak salah saya aryada lah. Aryada kalau tak silap saya lah. Okey. Jadi arad tukar pada arada. Arada atau wazan af'ala yuridu. Arada yuridu. Arada, saya tengok kamu saja ya, tak confirmkan balik. Huruf asal je kita ya. Okey. Saya ada kata pada ibu ayah pasal kamus Al-Munawwir. Inilah dia, Ibu Mursafah ada tanya itu. Ini dia kamus Al-Munawwir yang saya guna masa belajar dulu, tapi saya belajar dulu dah hancur dah. Okey. Ini tebal dia macam ni. Dia ada sebanyak dalam 1600 muka surat lah. Dalam 1600 muka surat. Dia surat 1591. Okey. Saya cari arada. Kita tahu arada ni mana huruf tambahan ni Ibu ayah? Arada tu mana huruf tambahannya? Pada arada kita tahu dia daripada bab af'ala, fi'il madhinya af'ala. Jadi huruf tambahannya kat mana? Pada arada ni mana huruf yang ditambah huruf apa? Hamzah. Okey, bermakna kalau kita nak cari dalam kamus, nak cari hamzah ke cari ra dulu? Nak cari dalam kamus Ibu ayah, nak cari hamzah ke cari ra? Dalam kamus. Kena cari ra dulu. Saya cari ya. Saya cari ra. Bagus kamus ni dia ada indeks tepi ni, ada indeks. Senang nak cari huruf ra. Jadi kejap ya, saya cari kejap ra. Jadi Ibu ayah nak cari apa?
cari ra alif dal. Ra alif dal ya, ra alif dal. Cuma alif tu jangan kita ingat alif. Alif tu mungkin dia asalnya ya, mungkin asalnya waw, ditukar pada alif. Okay, saya cari sekejap. Jadi kita akan cari, kita akan jumpa di belakang-belakang. Kenapa ra alif dal ni, ra alif dal, alif tu bukannya asalnya alif, mungkin asalnya ya ataupun waw. Dan huruf ya ataupun waw kan berada di belakang. Jadi kejap ya. Okey, dah jumpa dah. Okey, tadi saya salah. Yang betulnya roda yarudu. Roda yarudu asalnya. Roda yarudu. Asalnya roda yarudu. Okey, bukan royada, asalnya rawada. Rawada asalnya roda yarudu ataupun asalnya rawada yarwudu. Fa'ala yaf'ulu. Okey, asalnya rawada ya. Memang sini ra alif dal tapi asalnya alif tu waw. Bermakna asalnya af'ala arwada, asalnya arwada, tapi itu tahap tinggi lah ni. Cukup ibu boleh tahu arwada asalnya arwada, begitu. Nampak? Nampak tak? Kat sini. Saya nampak. Yuk. Tengok tu. Nampak tak? Kat situ. Ra alif dal kan? Okey, macam tu ya. Nampak? Satu muka surat ni puas hati tengok. Penuh. Penuh, dia bukan jenis satu muka tebal tapi tulisan jarak-jarak lah. Tulisan dia rapat-rapat dan puas hati. Kamus ni. Kamus Al-Munawwir ni insya-Allah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Kak Mas raise hand ya. Okey. Jadi arada mudhari'nya yuridu. Arada yuridu ni setelah ditukar lah. Asalnya arwada af'ala arwada yurwidu. Arwada yurwidu. Takut ibu-ibu yang baru belajar, alamak ustaz, pening kepala apa benda arwada pula ni. Tak payah pegang yang itulah. Siapa faham, siapa tak faham jangan paksa. Yang semua kena tahu adalah arwada maksudnya berkehendak. Yuridu fi'il mudhari'nya. Arwada telah berkehendak, yuridu sedang ataupun akan berkehendak. Okey? Macam tu. Okey. Masdarnya iradatan. Kenapa iradatan? Kan asalnya ada ya sikit kat sini kan. Sepatutnya irad. Alamak, sekejap ni pun tak faham. Okey. Kan wazan masdar kan if'al. If'al, masdarnya if'al. Kalau ikutkan asalnya, yang akan jadi macam ni. Rad, if'al, kan asalnya rawada, arwada, asalnya irwad, alamak irwad payah nak sebut irwad, Ustaz irwad. Dia kemudian ditukar-tukar darilah sampai kepada irad. Tak apalah, irwad ni kita memang asalnya arwada yurwidu irwadan, af'ala yuf'ilu if'ala, tapi irwad ni agak payah lah. Tak apa, kita terus ambil kepada dah tukar pada irad, irad pun kita tak guna. Jadi macam mana tu? Ya ni huruf ya dibuang dan ya ini digantikan dengan ta marbutah. Nampak tak? Dia akan jadi apa? Akan jadi iradatan. Okey. Biasa tak dengar ibu ayah iradah? Biasa dengar tak iradah? Iradah biasa dengar kan? Iradah kan? Sifat iradah kan? Jadi iradah tu apa? Iradah ni kehendak. Dengan kudrat dan iradah Allah. Dengan kudrat, dengan kuasa dan iradah dan kehendak. Keinginan. Jadi iradah maksudnya keinginan. Jadi isim fa'ilnya murid. Jadi ibu ayah, biasa tak kita dengar perkataan murid? Biasa tak dengar perkataan murid? Memang biasalah. Murid tu kita biasa dengar. Cuma biasanya kalau murid ini kita gunakan untuk sekolah
Menengah ke untuk pelajar universiti ke sekolah rendah? Boleh tak saya cakap pada ibu ayah, murid-murid semua, rasa macam mana ibu ayah? Rasa macam budak kecil kan? Saya cakap pada ibu ayah, murid-murid semua, rasa alamak ustaz, macam apalah kita orang panggil murid-murid. Padahal kita semua murid. Ibu semua ada kehendak tak sekarang ibu semua ikut pengajian ini? Ada kehendak ke tak ada? Ke ikut suka-suka? Ada kehendak? Ibu-ibu murid lah. Kita semua murid ni yang kita ni tak faham ni. Kita ingat murid ni untuk budak sekolah rendah. Kita rasa terhina kalau panggil kita ni murid. Kita ni murid lah. Saya murid pada guru saya walaupun umur dah berapa dah. Saya tetap murid pada guru saya. Saya murid orang yang berkehendak. Berkehendak pada apa yang ada pada guru itu kita berkehendak. Jadi bila ibu berkehendak pada satu benda yang ibu berhajat pada benda tu, ibu berkehendak. Adakah kita kata berkehendak ni sambil lewa saja? Ibu dengar, sambil tengok TV masak-masak, sambil tengok nona ke, sambil tengok workshop ke. Macam tu ke ibu ayah kalau kita berkehendak? Kalau kita berkehendak ibu ayah, macam saya sendiri, saya nak mengajar ibu ayah. Saya sendiri, kitab ni lain. Okey, saya nak bantu ibu ayah, nak bantu untuk faham. Kamusnya lain, whiteboardnya lain, tulisnya lain, tengok kamus dekat handphonenya lain. Pasal apa? Pasal saya pun berkehendak. Tapi ibu ayah bila orang yang berkehendak kita panggil dia murid lah, murid. Jadi murid ini kita orang Melayu faham, murid ni untuk sekolah rendah. Sekolah menengah pun murid sebenarnya. Universiti pun murid, hatta kita belajar PhD pun kita masih murid. Sekarang ni boleh faham tak makna murid yang sebenarnya? Jadi murid itu bahasa Arab, murid daripada iradah, berkehendak. Boleh boyang ya insya-Allah. Tapi macam sama kita janganlah dah faham ni jangan kita nak uji orang pula. Okey, murid-murid semua, ibu-ibu ayah, contoh ibu ayah ngajar ngaji kan, ajar Quran ke, ramai ibu-ibu ni ajar Quran ni. Ibu ayah ajar Quran dekat masjid ke, dekat mana-mana. Okey, murid-murid semua buka muka surat sekian-sekian, yang belajar semua umur 50 ke atas, ibu-ibu apa-apa semua. Tengok kesesuaian lah ibu ayah ya. Okay, tapi asal maknanya murid maksudnya yang berkehendak. Okey, habis. Jadi aradu fi'il madhi, daripada aradu kita keluar semua benda ni. Daripada perkataan aradu kita keluar semua benda ni. Okey. Jadi kullama, setiap kali, aradu, mereka semua berkehendak, mereka semua ingin. Siapa mereka ni ibu ayah? Aradu fi'il madhi, mana fa'ilnya zahir ke mustatir? Ibu ayah, fa'ilnya zahir ke mustatir? Fa'ilnya adalah zahir. Betul, zahir itu huruf waw. Huruf waw. Okey, betul ibu ayah, huruf waw. Okey, jadi aradu fi'il madhi, fa'ilnya waw gitu ya. Aradu ay yakhruju, okey. Okey, boyah yang dirahmati Allah Taala. Ya. Okey. Ibu ayah, tengok ay yakhruju ni benda baru nak belajar. Boleh? An yakhruju ni benda baru. Benda baru ni ibu ayah dengan betul-betul dah kita salin. Saya punya pemadam tu rasa tinggal kat rumah lama. InsyaAllah saya ambil nanti lah. Okay. Bagi ibu ayah yang belum tahu lagi, saya dah pindah setapak ya. Itu Johor sekejap je. Asyik sakit aja, keluarga saya kata pindahlah sini balik, dan saya dah bincang dengan tuan rumah kat Johor tu, tak pernah dapat balik deposit. Sebarang saya bawa, saya tak nak lah. Saya dah sebersalah lah pula kan. Ibu ayah tu bagi duit untuk lori sebagainya, saya sebersalah saya. Jadi sebab keputusan saya ulang alik daripada KL Johor banyak kali lah. Dan saya akan ulang balik lagi 2 kali. Untuk ke Johor ni ambil barang sikit-sikit, habislah insyaAllah. Maksudnya dah 3 kali dah. InsyaAllah petang ni saya akan turun Johor sampai besok. Lepas tu lagi sekali lah, memang saya angkut sikit-sikit naik kereta saya. Barang-barang besar saya bagi ke madrasah lah, madrasah mana-mana yang mereka akan gunakan untuk pengajian, terutama yang ibu-ibu yang infak untuk pengajian itu kan.
Rehal, kapet, itu saya bagi kat madrasah-madrasah lah ya. Okey, ibu ayah. Jadi mereka semua berkehendak. Ibu ayah, saya kata saya hendak. Hendak apa? Saya hendak. Hendak tu perbuatan. Dah ada dhamir, dah ada fa'il. Saya hendak. Tapi hendak apa? Dia perlukan apa ibu ayah? Biasanya dia perlukan apa? Fa'il ada, fa'il ada. Dia perlukan apa sekarang? Ini perbahasan ini agak tinggi sikit. Sesuai untuk ibu-ibu ayah yang dah ada asas. Fi'il, fa'il ada apa sekarang ni? Memerlukan maf'ul bihi. Tapi nampak tak? Ada ke maf'ul bihi kat situ? Secara zahirnya. Nampak tak ada kalimah, satu kalimah yang baris atas ke terlepas arodu tu? Tak ada kan? Okey, macam ni ibu ayah ya. Tengok saya buat. Okey. Tengok ibu ayah ya. Contoh Nasara, contohnya Nasara, mudhari'nya yang suruh. Mudhari'nya yang suruh. Biasanya an ini masuk pada fi'il madhi ke fi'il mudhari' biasanya ibu ayah. Biasanya an masuk pada fi'il madhi ke fi'il mudhari' biasanya. Pada fi'il mudhari', okey. Ibu tengok ya. Okey, pada yang suruh ni, pada yang suruh ada dhamir apa pada yang suruh? Ada dhamir apa? Yang suruh ni ada dhamir apa? Dalam dia. Huwa, okey, huwa. Jadi ibu ayah, kalau kita kata kita masukkan an digabungkan dengan yang suruh, maka akan jadi macam mana? An yang suruh kan? Bila masuk an, yang suruh jadi an yang suruh. Okey, yang suruh. Contohlah kalau contoh lain. Kalau an saya gabungkan dengan tang suruh. Yang suruh adalah dhamir huwa. Tang suruh saya nak kotak ke-7. Tang suruh apa dhamir dalam dia? Kotak ke-7. Dhamir apa dalam ni ibu ya? Kotak ke-7 ya. Anta, betul ibu Khadijah ya, dhamir anta dalam dia. Okey. Bila masuk an dia akan jadi an dan surah. Okey. Sekarang ni saya nak tunjuk pada ibu ayah. Bagaimana maf'ul bihi itu, tapi ada an macam ni, tapi macam mana boleh jadi maf'ul bihi? Okey, tengok macam ni. Nasara yang suruh masdarnya macam mana? Nasara yang suruh masdarnya macam mana? Nasran. Masdarnya nasran. Okey. Masdarnya nasran. Nasran ni ketika tasrif nasara yang suruh nasran. Okey. Bermakna kalau tanpa tasrif kita sebut nasrun lah, nasrun. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kenapa baca nasru? Kerana dia fa'il pada jaa. Okey. Jadi nasran ini ketika mana tasrif fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, baca nasran lah. Kalau tak ada susunan macam ni, kita baca nasrun dengan dhammah. Okey. Ibu ayah, dalam ni ada dhamir huwa. Dia akan jadi macam mana? Ambil balik masdar tadi, nun sadra,
Okey, ambillah nasru lah, nasru. Dhamir huwa, ibu ayah bila digabungkan macam ni jadi apa? Dhamir huwa jadi apa? Nasru apa? Nasruhu. Nasruhu. Betul Ibu Khariah, nasruhu, ya. Kalau macam ni antam surah jadi apa? Nasru. Nasru apa ni? Antam surah nasru apa? Ibu ya. Dalamnya ada dhamir anta. Dalam ni dhamir anta, jadi nasru apa ni? Ka, betul. Nasruka. 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 Okey, nasruka. Jadi ibu ayah, okey. Cuba tengok sekarang ni. Yang ini faham tak? Ini faham tak sekarang ni? Saya ulang balik. Nasara yang suruh masdarnya apa? Nasran. Masdarnya nasran. Jadi bila masuk an, apa nama an ni? An masdariyah. Ibu tulis an masdariyah. An masdariyah. Mim, sad, dal, ra, ya, ta marbuta. Masdariyah. Ya, an masdariyah nama dia, masdariyah. An memberi makna pengertian masdar. An memberi pengertian masdar. Betul Ibu Masina, an masdariyah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an masdariyah. Kemudian okey. Bila an ini masuk pada fi'il mudhari', pertama sekali dia mengubah i'rab lah. I'rab an ini akan menyebabkan fi'il mudhari' daripada rafa' jadi nasab. Itu satu. Pertama, ubah i'rab dia. Yang kedua, makna kalau kita tak nak gunakan an ini, kita ambil terus masdar kepada nasara ni. Memang ini an masdariyah. Tapi kalau an ni kita tak nak sebut, dia akan jadi macam ni. Nasru asalnya. Maknanya nasruhu. An yang surah sama dengan nasruhu. An yang surah bahawasanya dia menolong. Sama dengan nasruhu, pertolongan dia. An tansura bahawasanya kamu menolong. Sama dengan pertolongan kamu. Okey. Boleh Ibu ya? Siapa dah salin, komen dah. Salin dulu. Dah salin, komen dah. Salin dulu. Ini penting, sangat penting. Kalau boleh ni satu muka surat ni. Tajuknya an masdariyah. Kalau boleh lah, kalau Ibu nak salin macam tu lah. Tapi rasanya tadi tu dah salin saja kan. Tak ada. Kalau dah salin dah, komen dah Ibu. Saya nak komen dah salin dulu. Salin dengan lengkap ya, ini semua ni. Saya tengok beberapa ramai yang dah salin dulu. Okey, boleh Ibu ya? Okey. Jadi saya padam. Okey. Jadi kita ada kharaja, mudhari'nya yakhruju, masdarnya khurujan. Kharaja yakhruju khurujan. Okey. Kharaja yakhruju khurujan. Jadi sekarang ni dalam ayat ni an yakhruju. Okey. Maksudnya an digabungkan dengan asalnya yakhrujuna. Asalnya yakhrujuna. Jadi fi'il mudhari' asalnya kotak ketiga ni rafa' dengan kekalkan waw.
kekalkan waw pula. Dengan kekalkan nun, maaf. Okey, fi'il mudhari' di sini rafa'nya dengan mengekalkan nun. Isbat nun, kekalkan nun. Waw ni fa'il dia kan, kekalkan nun. Waw tu mana boleh buang, fa'il dia. Jadi bila masuk an, apa jadi? An ini menyebabkan i'rab tukar kepada nasab. Bila tukar kepada nasab, an ini kita kena buang, hazaf. Kita hazaf nun dan gantikan dengan alif. Kat sini gantikan dengan alif. Maka dia akan jadi an yakhruju, okey. An yakhruju, ibu ya. Dalam yakhruju ada dhamir apa? Dalam yakhruju ada dhamir apa? Dan yakhrujuna ni asalnya ada dhamir apa dalam dia? Hum. Bermakna sama dengan apa? Kalau kita tak nak sebut an, kita kena sebut apa ni? An kita tak nak sebut. Ini an masdariyah. Kita tak nak sebut an masdariyah. Kita kena sebut masdar dia sendiri. Maka nak sebut apa masdarnya? Khuruj. Masdarnya khuruj. Okey, macam ni masdarnya khuruju. Okey, kita ambil asalnya rafa' lah. Khuruju, dalamnya ada dhamir hum kan? Khurujuhum. Okey. Khurujuhum, keluarnya mereka. Khurujuhum. Boleh ibu ya? Okey. Jadi ay yakhruju sama dengan makna khurujuhum. Okey. Jadi kullama aradu ay yakhruju ni ibu ayah, kita sebut macam mana ni? Ay yakhruju ni. Kita akan sebut macam ni ya. Okey. Kita sebut masdar, ini first time saya sebut ni ya. Kita sebut masdar ditakwil. Masdar ditakwil, okey. Ya. Okey. Masdar ditakwil. Maksud apa tu takwil? Takwil ni macam kita menganggap masdar tu asalnya yang ayah rujuk, kita anggap dia, kita takwilkan dia kepada khurujuhum. Boleh? Okey. Cuma sekarang ni boy ya. Kita takwilkan itu kena baca khuruja ke khuruja. Kita dah takwilkan asalnya khurujuhum, nak baca khuruju ke khuruja sekarang ni. Kena takwil pada khuruja lah. Khuruja pasal dia maf'ul bihi. Okey. Ibu ayah ketika baca ay yakhruju, nampak tak dia punya nasab? Kita nampak nasab pasal buang nun lah, itu pada fi'il nampak pada buang nun. Tapi ketika baca ay yakhruju, nampak tak dia punya maf'ul bihi tu? Nampak tak sebagai maf'ul bihi? Nampak tak? Tak nampak kan? Ketika baca ay yakhruju, tak nampak maf'ul bihi-nya. Tapi setelah kita takwil, baca khurujahum, kerana kita tahu dia maf'ul bihi. Setelah takwil, nampak tak sekarang ni dia punya maf'ul bihi tu nasab? Nampak tak sekarang ni? Nampak kan? Okey, masya-Allah. Kerana maf'ul bihi tu nasab. Cumanya ketika mana ay yakhruju ni dalam bentuk macam bentuk fi'il, tapi ada an masdariyah ini yang buat kita boleh takwil dia. Kita boleh takwil dia. Oh, rupanya an masdariyah ni masdarnya khuruj. Khuruj yakhruju ada dhamir hum. Jadi khurujahum. Okay, kita panggil masdar ini ditakwil. Okey. Siapa yang ulang kaji? Siapa yang baru? Saya rasa confirm semua baru. Cuma ada tak ulang kaji? Ibu Marusah ulang kaji pernah belajar tak ibu ya? Ibu Marusah pernah belajar ke? Ibu Salma? Ibu Maslina pernah belajar? Ibu Mamunah? Ibu Marusah ulang kaji. Bagus Ibu Marusah. Ibu Marusah ulang kaji ya. Ibu Marusah ni masya-Allah tabarakallah, belajar lama dah 8 tahun ya. Yang lain baru ya. Siapa yang Ibu semua belum belajar. Siapa yang baru dan faham? Tapi dulu tak faham, tak apa ibu. Siapa yang baru dan faham ataupun ulang kaji dan faham? Ibu Marusah dah faham ya. Baru dan faham.
Kalau siapa Ibu Khairah tak faham ya, nanti Ibu Khairah cuba dengar balik. Alhamdulillah, Masya Allah, Allah bagi faham Ibu ya. Nanti kalau ibu-ibu yang belum faham, dengar balik ya, dengar balik. Tadi dengar balik. InsyaAllah. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah ya. Ibu ayah, sebenarnya perbahasan ini dia agak tinggi sebenarnya. Tapi kerana ibu ayah dah ada, saya kata banyak kali, ibu ayah ada foundation. Okay. Ibu ada foundation. Ibu ayah nak tahu tak, untuk sorof ke-11 ramai yang saya reject. Ramai yang saya reject. Antara sebab saya reject adalah, walaupun kalau diorang join, saya adalah pendapatan seorang RM100, tapi ramai yang saya reject. Kalau tak mungkin dalam 60-70 orang, tapi dekat 30 orang saya reject. Antaranya sebabnya antaranya diorang rasa macam dah pernah belajar dan dah faham. Itu yang saya tulis dekat grup tadi. Ramai orang kata dia dah, betul tak Ibu ayah? Ibu ayah sebelum ni dah belajar mubtada khobar, dah dengar fi'il fa'il maf'ul. Rasa dah Ibu ayah rasa macam aku dah faham dah bahasa Arab ni, aku dah tahu dah pernah dengar dah dhamir huwa mahum. Padahal guna tak tahu. Padahal kita tak tahu guna. Biasa dengan an ni, biasa dengan an lan izan kai menasabkan, tapi kita tak faham. Pasal itulah bukan saya nak condemn kan, tapi itulah mentaliti masyarakat kita Melayu ni terutama ya, yang berasa tahu sikit tapi dah berasa tahu banyak. Kita tak nak macam tu. Ibu ayah jangan macam tu. Ibu ayah semua kita rendahkan diri kita, Allah Ta'ala akan bagi faham. Cara ibu ayah belajar dengan belajar betul-betul ikut step by step. Kak Mas masih tak faham kerana Kak Mas tak ada foundation. Okey, Kak Mas termasuk yang saya masukkan tadi, kita pernah belajar tapi Kak Mas tak ada foundation. Foundation ni macam ibu-ibu yang belajar dengan sekarang ni, Kak Mas ya. Ibu-ibu yang belajar sekarang ni memang belajar dari zero macam Kak Mas belajar sekarang ni, dari zero. Tapi istiqomah, salin, nanti Kak Mas belajar surah Al-Miftahi 11 tu salin betul-betul. InsyaAllah ya, okey. Masdar ditakwil. Ditakwil, ibu ayah. Ayakhruju, nampak tak nasab dia? Nampak tak nasab dia sebagai maf'ul bihi? Nampak tak nasab dia sebagai maf'ul bihi? Jawapannya tak nampak. Nampak tak nasab sebagai maf'ul bihi? Tak nampak. Okey. Tapi kalau ini kita nampak lah, dah takwil nampak lah. Nampak. Jadi satu lagi saya tambah. Kalau yang macam ni kita tak nampak, kita kata fi mahalli nasab. Apa benda pula Ustaz mahalli ni? Ya Allah. Okey, mahalli ni pada tempat nasab. Ayakhruju, kita tahu setelah ditakwilkan, alhamdulillah. Setelah ditakwilkan, kita nampak ada khurujahum, nampak dia punya nasab. Tapi kita tak bincang pasal khurujahum, kita sebut ayakhruju sekarang ni dalam ayat ni, ayakhruju. Quran tak sebut khurujahum. Ini setelah ditakwil dalam kepala kita. Dalam teks Qurannya ayakhruju. Jadi ayakhruju ni nampak tak nasabnya? Tak nampak. Tapi dia nasab tak? Ya nasab. Setelah kita takwil. Jadi kalau macam ni kita panggil fi mahalli nasab. Saya rasa ibu yang pernah dengar, yang belajar bahasa Arab, yang pernah dengar fi mahalli ni. Ini contoh dia. Contoh dia fi mahalli nasab. Tapi ini siapa tak faham jangan paksa. Ini tinggi. Siapa faham, tak faham jangan paksa ibu ayah. Okey, siapa yang tak faham dan nak dengar lagi, dengar ulangan dalam YouTube. Harap doa, harap ada videonya insya-Allah. Ibu ayah ya. Okey, saya rasa masa belajar masa puasa ni lagi terang hati ni insya-Allah ni ibu ayah ya. Okey, dekat itu sajalah ya. Ayakhruju minha tu, minha senanglah, tak ada masalah. Minha tu darinya, nya tu neraka lah. An-nar itu muannas. Jadi besok sama pada u'idu fiha insya-Allah. Boleh ibu ayah? Setakat itu saja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Teman-teman ibu ayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.